lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Ustazah Zaitun binti Pokni, pembantu dakwah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jahins, Beaufort. Yang berusaha Dr. Nafsah binti Dulajiz, pakar perubatan kesihatan awam. Yang berusaha Ustazah Nur Hikmah binti Masir, Pengetua Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah, Kampus Kudat. Yang diraikan Pengurusi Biro Muslimah Masjid Al-Raudah, Kampung Lumadan Laut, Ahli Jawatan Kuasa Kampung, puan-puan, seterusnya barisan pensyarah IBDAS dan mahasiswi IBDAS sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk berbincang mengenai satu isu penting yang melibatkan kesihatan dan pandangan Islam terhadapnya. Baiklah, sebelum saya memulakan majlis, izinkan saya memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Saya selaku moderator Amira Soleha binti Muhammad. Tujuan utama forum kita pada hari ini adalah untuk kita sama-sama mendalami dan memahami isu-isu penting dalam agama kita yang menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui forum ini juga, kita berharap dapat memperkaya pengetahuan, meningkatkan ketakwaan dan menguatkan ikatan ukhuwah di antara kita semua sebagai umat Islam, insya-Allah. Manakala tema utama yang akan kita bahas pada hari ini adalah Muslimah dan Kesihatan Menjaga Amanah Membina Ummah Madani. Insya-Allah, sebelum kita akan mengupas lebih lanjut bagaimana Islam melihat aspek kesihatan sebagai sebahagian daripada amanah serta tanggungjawab kita sebagai hambanya. Bersama saya, dua orang panelis pada pagi ini, pepatah Melayu cakap tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, izinkan saya memperkenalkan panelis yang pertama, iaitu Ustazah Nur Hikmah binti Masir. Beliau merupakan lulusan dari Universiti Sains Islam Malaysia, USIM, memiliki gelar di bidang pengajian ijazah sarjana muda, pengajian Quran dan As-Sunnah. Setelah menyelesaikan pendidikannya, beliau pernah berkhidmat di Darul Quran sebagai penolong pengarah akademik dan peperiksaan pegawai perhubungan awam pada tahun 2015 sehingga 2015 dan seterusnya pada tahun 2015 sehingga 2022. Beliau juga pernah berkhidmat di IBDAS Keningau dan sekarang beliau merupakan pengetua Kampus Kudat, pengurus pusat bertauliah Program Sistem Latihan Dual Nasional Jabatan Pembangunan Kemahiran IBDAS Kudat. Baiklah, seterusnya panelis kita yang berikutnya ialah Dr. Nafsah Dulajiz yang berasal daripada Sandakan, Sabah. Dengan latar belakang pendidikan ijazah sarjana muda perubatan dan pembedahan Universiti dari Zagazig, Mesir, ijazah sarjana kesihatan awam UMS dan ijazah doktor kesihatan UMS. Beliau memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bidang pakar perubatan dan kini beliau bekerja sebagai pakar perubatan awam di Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan. Oleh itu, berikan tepukan yang gemuruh buat kedua-dua panel jemputan kita pada pagi ini. Terima kasih. Baiklah hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, kita mempersilakan Ustazah Nur Hikmah untuk berkongsi pandangan beliau mengenai peranan agama dalam kesihatan. Boleh ya Ustazah? Okey, mungkin Ustazah dapat kongsikan serba sedikit pandangan mengenai peranan ibadah seperti solat, puasa dan zikir dalam memelihara kesihatan fizikal dan mental. Dipersilakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya terima kasih kepada saudari Amira
moderator kita pada hari ini yang berusaha Ustazah Zaitun binti Pokni, pembantu dakwah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAHINS. Dr. Nafsah binti Dul Aziz, rakan panel saya pada hari ini, pakar perubatan kesihatan awam, Kementerian Kesihatan Malaysia. Jauh datangnya dari Sandakan, Doktor. Alhamdulillah. Pengurusi Biro Muslimah Masjid Ar-Rawdah, Kampung Lumadan Laut, ahli jawatan kuasa kampung, dan kita difahamkan banyak kampung terlibat, dan yang hadir pada hari ini para muslimat daripada Kampung Lumadan. Ada bahkan dari Lumadan? Alhamdulillah. Kampung Karangan, alhamdulillah ada hadir bersama kita. Dari Kampung Jaya Baru, alhamdulillah. Dari Kampung Batu Enam pun ada. Dan juga Kampung Bakau. Alhamdulillah. Dan tadi ada sempat berjumpa dengan kakak-kakak kita di bawah tadi. Kampung Bakau tidak terlibat dalam pembahagian anak angkat. Tetapi alhamdulillah datang juga kemari untuk sama-sama memeriahkan program kita pada hari ini. Seterusnya barisan pensyarah IBDAS dan mahasiswa pelajar semester 6 Diploma Dakwah Islamiyah IBDAS Keningau. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kepada Allah SWT kerana dengan izin dan inayahnya pada hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di Dewan Kampung Lumadan ni untuk sama-sama kita berkongsi ilmu. Kita berkongsi ilmu berkaitan dengan agama, kaitan agama dan juga kesihatan. Baik, berbalik kepada persoalan moderator tadi, bagaimana peranan ibadah dalam kita memelihara kesihatan, baik kesihatan fizikal ataupun mental. Sebelum kita pergi jauh, saya suka untuk berkongsi dengan para muslimat semua berkenaan dengan apa itu ibadah. Ibadah, kita selalu sebutkan apa yang kita buat ni semua ibadah. Dan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada aku. Ibadah ni kalau kita tengok kamus Dewan, kamus Bahasa Melayu edisi keempat, ibadah ni bakti, khidmat bakti kepada Tuhan. Secara umum, baik agama manapun, khidmat bakti kepada Tuhan. Kita mengharap Tuhan menerima apa juga yang kita buat. Dari segi bahasa, ibadah ni berasal daripada perkataan bahasa Arab. Abadah, ya'budu, ibadah, yang bermaksud taat dan tunduk. Patuh, tunduk, taat. Dari segi syariat pula, ibadah ni maksudnya kita mengabdikan diri kepada Allah dengan sepenuh pengabdian. Kita mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua yang kita laksanakan. Ibadah ni ada dua, ada ibadah umum dengan khusus. Ibadah khusus yang wajib kita buat, rukun Islam, rukun iman. Kita wajib buat solat, seperti solat, puasa. Ibadat khusus, itu ibadat khusus. Ibadat umum, apa jua kebaikan-kebaikan yang kita buat, contohnya sedekah. Itu ibadat khusus, ibadat umum, minta maaf. Dan apa jua perkara-perkara baik yang kita buat, yang kita harapkan untuk mendapat redha Allah. Syarat ibadah ni ada dua. Yang pertama sekali kita ikhlas. Kita ikhlas kerana Allah SWT. Yang kedua, kena menepati syariat Islam. Tadi datang kemari jauh berjaur kan? Jauh berjalan dari rumah tu, ada yang jalan kaki, ada yang naik kereta. Kita niatkan, kita datang kemari untuk menghadiri majlis ilmu. Itu pun kira satu ibadah juga.
Mudah-mudahan kedatangan kita ni, kita mengharapkan redha Allah atas ilmu. Kita datang untuk menimba ilmu. InsyaAllah ada pahalanya. Jauh-jauh berjalan tadi kan, ada pahalanya. Dekat ataupun jauh kita punya lokasi tadi kemari, insya-Allah kita mengharapkan ada pahala di situ. Okey. Berbalik pada peranan ibadah solat. Okey. Dari aspek kesihatan, sama ada fizikal dan mental. Solat secara ringkaslah sebab masa kita tidak banyak. Okey, solat dia melibatkan pergerakan kan, dari kita niat, kita takbiratul ihram, kita ruku, kita sujud sehinggalah habis solat. Itu sebenarnya salah satu senaman ringan tu, tanpa kita sedar. Kita menggerakkan otot-otot kita ni kan. Otot kita ni kalau tidak bergerak, kalau saya salah minta betulkan yang doktor kan, boleh jadi keras kan, peredaran darah boleh terganggu. Tetapi dengan kita solat ni sebenarnya, ini dari segi saintifiknya, membantu kepada peredaran darah kita. Okay, membantu darah mengalir, okay, ke kepala kan, membantu peredaran oksigen dan membuatkan kita rasa lebih sihat. Okay. Puasa pula, okay, puasa yang kita tahu memang sangat bagus untuk kesihatan. Bila kita puasa, merehatkan perut kita, dan juga membantu untuk menurunkan gula dalam darah. Betul kata doktor. Okay. Menurunkan, ini rahsia dia untuk kita sihat. Kalau kita tengok kita punya kakak-kakak sihat walafiat, cuba minta tips dia yang muda-muda ni. Banyak makan manis kan? Tak banyak makan manis. Kalau kita yang muda-muda ni banyak makan manis kan? Kalau yang kita punya kakak-kakak yang sudah berumur tapi masih sihat, cuba minta rahsia dia. Okay? Antaranya ada yang suka berpuasa. Kalau kita lihat sejarah Nabi pun, Nabi lebih banyak berpuasa. Berhenti makan sebelum kenyang. Itu antara rahsia berpuasa kepada kesihatan kita. Okay. Dan kita sebagai umat Islam, kita percaya bahawa semua ibadah yang kita laksanakan, kita mesti yakin dan percaya apa jua yang Allah perintahkan untuk kita buat, mesti ada hikmahnya, mesti ada kebaikan. Tinggal lagi dibuktikan melalui kajian-kajian lah. Macam solat tadi, kita umat Islam percaya kita kena solat kan. Tanpa kita tahu pun apa sebenarnya khasiat dia, apa sebenarnya dia punya rahsia. Tetapi di sebalik itu berkaitan dengan kesihatan, sebenarnya dia membantu kita untuk lebih sihat insya-Allah. Okay. Dan lebih penting lagi, saya kupas sedikit berkaitan dengan kesihatan mental. Berdasarkan kajian, masuk je umur 15 tahun, 1 daripada 5 orang yang berumur 15 tahun sudah mengalami kemurungan. Kemurungan ni kalau tidak diurus, dia daripada stres. Daripada stres kan, marah-marah, stres, jika tidak dikawal, boleh menjadi kemurungan, stres yang melampau, distres. Bila kita tidak kawal, boleh menyebabkan penyakit mental, minta maaf sebut, boleh menjejaskan kesihatan mental kita. Antara cara macam mana kita kalau saya boleh sebut merawat atau mencegah adalah dengan kita mengingati Allah. Allah sudah sebut dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hati kita akan jadi tenang. Okay, cuba kita bayangkan kalau kita marah-marah kan, mentok ada anak-anak kecil kan, biasa kan kita jumpa budak-budak ni kadang bertebiat kan, basa-basa kita lah kan, bertebiat sedikit kan. Bila kita marah,
Kita bayangkan dua keadaan, atau mungkin ada yang pernah alami. Kita marah, kita layan perasaan marah dengan kita berzikir, kita istighfar. Mana satu yang lebih cepat memberi ketenangan kepada kita? Alhamdulillah. Nanti boleh tes. Kalau yang tidak pernah rasa, boleh tes. Bila kita marah, amarah, kalau kita tidak kawal, dia akan mengundang kepada stres yang melampau. Itu yang jadinya, marah ni pada syaitan kan, dia boleh menghilangkan kewarasan. Itu yang bila bergaduh, kita layan rasa marah, dia boleh jadi stres satu. Dan kemudian dia boleh hilang kewarasan, boleh buat perkara-perkara yang boleh menzalimi orang, perkara-perkara yang ditegah oleh Allah. Tetapi kalau kita zikir, insya-Allah, Allah sudah janji dalam Quran tadi, hanya dengan mengingati Allah, hati akan jadi tenang. Kalau kita zikir, marah, kita rasa marah, kita zikir astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sampailah kita tenang, insya-Allah kita tenang, kita terelak daripada stres yang melampau. Satu lagi, bila kita mengingati Allah, kita zikir, apa aja yang kita buat, kita kena ingat Allah dulu. Letakkan Allah di hati kita. Satu lagi perkara yang penting adalah kita sentiasa bersangka baik kepada Allah. Dalam hidup kita ni, kakak-kakak, adik-adik, kita sentiasa akan menghadapi masalah. Kita akan sentiasa ujian. Kita sebagai hamba Allah pasti akan ada ujian. Bila mau habis ujiannya ni, bila kita sudah meninggal dunia, baru sudah ujian kan. Tapi sepanjang kita hidup ni akan ada saja ujian kita. Ujian harta, ujian anak-anak, ujian dari pasangan, ujian apa lagi? Duit kan. Tetapi kalau kita letakkan Allah dahulu di hadapan kita, insya-Allah hati kita akan tenang. Kita fikir positif, bersangka baik pada Allah. Bila kita ada masalah, kita fikir, insya-Allah saya ada Allah. Dan saya mau kongsi, bila kita ada masalah, kita jangan fikir benda yang belum berlaku lagi kita sudah risau. Benda belum berlaku, kita sudah risau. Contohlah kita ada utang, contoh. Ataupun adik ni dia mau exam kan. Alah macam mana lah aku ni, gagal lah aku ni ya. Aku sudah belajar ni tapi macam dah masuk-masuk juga ni. Macam mana? Bila kita layan perasaan itu, perasaan risau kita, itulah yang sebenarnya akan membawa kepada stres yang melampau. Okay? Sebenarnya boleh membawa kepada kemurungan, boleh membawa kepada anxiety, orang bilang kan, kegelisahan, ketakutan melampau. Bila sampai dadak berdebar-debar kan, kita akan rasa gelisah. Cara mau lawan dia, ini antara tips lah. InsyaAllah jadi ataupun tidak, kita serahkan kepada Allah. Tapi ini antara tips dia. Bila kita rasa celaru, gelisah dan sebagainya, kita fikir positif. Fikir yang baik-baik, sangka baik-baik pada Allah. Kita ada Allah. Ya Allah, bantulah aku untuk hadapi masalah ini. Dan stop, berhenti fikir benda yang belum berlaku. Sebab kita tidak tahu pun kan apa yang berlaku. Jadi kita serahkan kebergantungan kita kepada Allah SWT. Kenapa saya tekankan ini? Sebab saya sendiri pernah berjumpa dengan pelajar-pelajar yang ada anxiety. Dia tidak dapat mengawal emosi. Tidak dapat mengawal emosi, marah, sedih kan. Dan juga bila dia stres, dan dia tidak dapat kawal, itulah yang boleh kadang-kadang boleh mencederakan diri sendiri. Dan juga kita risau boleh mencederakan orang lain pula. Dan jalan dia adalah, bila saya bukan temu ramah lah, bila saya bertanya pelajar, okay, bila kamu stres, apa yang kamu buat? Saya dengar lagu, saya bersendirian, saya menunggu satu perkataan dari mulut dia. Okay? Tapi ini bukan untuk menceritakan keaiban atau apapun, tapi saya berkongsi supaya kita dapat
mungkin satu, bukan juga pengajaran, tetapi ya kita dapat aplikasikan. Saya menunggu sebenarnya bila saya stres saya zikir. Tetapi benda itu tidak keluar, tapi kita faham di usia remaja mungkin kita belum terfikir benda begitu. Jadi untungnya sekiranya ada yang mengingatkan kita, bila kamu marah, bila kamu stres, berzikirlah. Allah sudah janji seperti yang saya sebut tadi. Kita banyak berzikir, kita minta tolong sama Allah. Dalam solat pun kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam surah Al-Fatihah. Kepada Engkaulah apa tu? Kami sembah, iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dan Allah sebut juga fasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan solat. Allah suruh solat. Allah suruh solat, Allah tidak suruh kita cari kamu betul-betul cari penyelesaian dia. Tetapi kita solat, mohon pertolongan pada Allah. Sambil itu juga kita berusaha mencari jalan keluar. InsyaAllah Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan kita mencari jalan penyelesaian dan hati kita akan tenang. Itu yang penting. Hati tenang itu yang penting. Kita akan rasa hati kita tenang, apa jua masalah hati kita tenang. Bila hati kita tenang, kita tidak akan buat benda-benda yang di luar batas. Saya minta maaf saya sebut, kadang-kadang kita dengar ada orang bunuh diri sebab stres. Tapi kalau kita ingat Allah, kita letakkan pergantungan pada Allah, insya-Allah zikrullah itu boleh membantu menghalang perkara-perkara sedemikian. Okey. Setakat itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah di atas sedikit perkongsian tadi. Okey, jadi ini sebenarnya sedikit ulasannya Ustazah mengenai peranan ibadah ni, contohnya seperti solat, puasa dan zikir. Kalau kita melaksanakan ibadah umum ya Ustazah ya, seperti solat, ibadah tadi tu bukan sahaja kita menjaga hubungan kita dengan Allah, tetapi sekaligus dapat menjaga jiwa kita ya Ustazah. InsyaAllah, semoga kita sama-sama dapat aplikasikan. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan mendengar daripada panelis kedua kita, iaitu Dr. Nafsa yang memiliki kepakaran dalam aspek perubatan dan kesihatan mengenai kepentingan pendidikan kesihatan. Baiklah doktor, sudah bersedia doktor? Okey, baiklah. Soalan pertama saya, sejauh manakah pentingnya pendidikan kesihatan bagi muslimah, khususnya bagi golongan ibu yang bertanggungjawab mendidik generasi muda? Dipersilakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Terima kasih kepada saudari moderator yang berusaha, Ustazah Nur Hikmah binti Masir, Pengetua IBDAS Kampus Kudat, Ustazah Zaitun binti Pokni, Pembantu Dakwah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jahins, daerah Beaufort lah kan, mewakili Pegawai Tadbir Agama Jahins Beaufort, Pengerusi Biro Muslimah Masjid Ar-Raudah Kampung Lumadan Laut, Ahli Jawatan Kuasa Kampung, puan-puan, seterusnya barisan pensyarah IBDAS dan mahasiswi IBDAS sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama sekali saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada seluruh warga IBDAS atas kejayaan menganjurkan program sebegini. Dan terima kasih juga kerana sudi menjemput saya. Mohon maaflah atas kelewatan sedikit tadi ya. Mohon maaf semua menunggu kan. Begitulah. Alhamdulillah Allah bagi petunjuk sampailah juga ke tempat ni. Sebab jarang sangat pergi Beaufort. Memang jarang pergi Beaufort. Alhamdulillah jumpa juga kan sampai. Alhamdulillah. Jadi tadi soalan kan yang ditanya kepada saya, kenapa penting muslimah ni ada pengetahuan pasal kesihatan?
kan ada ilmu lah mengenai kesihatan. Kenapa penting? Tak bolehkah kita tak payahlah belajar pasal kesihatan, tak payah ambil tahu, kan? Jadi saya kongsi sedikit lah kenapa pentingnya kita muslimah nah terutamanya kita ni ada ilmu berkaitan dengan kesihatan. Saya kongsikan satu cerita. Ini cerita tahun bila? Mungkin adalah dalam 7-8 tahun yang lalu. Saya teringat satu hari itu saya duduk dalam klinik. Saya duduk dalam klinik, saya periksa pesakit. Jadi macam biasalah kan, orang di luar berbaris sudah. Pesakit di luar sudah berbaris, masuklah satu-satu, kita pun periksa. Masuklah seorang wanita dalam lingkungan umur awal 40-an, saya rasa begitu, awal 40-an. Dia pun masuk, duduk. Puan, sakit apa? Apa yang boleh saya bantu? Jadi dia pun cerita, dia cakap, doktor, anakku yang bungsu ni umur dia baru 8 bulan, dia cakap. Tapi sekarang saya tidak datang bulan, dia cakap. Kan saya tidak datang bulan. Jadi saya risau, dia cakap. Okey, tidak apa, saya cakap. Kita periksa air kencing dululah. Kita periksa air kencing. So saya bagilah dia ambil air kencing. Lepas tu masuk balik, ada sudah keputusan kan, air kencing. Saya tengok, puan ni mengandung ni, saya cakap kan, puan ni mengandung. Jadi dia pun macam, mungkin dia sudah expect lah jawapan saya itu kan, sebab sudah lambat, dia punya datang bulan tu lambat. Dia cakap, alah doktor, dia cakap, anak saya yang kecil tu, yang bongsu tu masih menyusuk lagi, dia bilang. Tapi mengandung pula sudah kan, dia cakap. Macam mana doktor? Dia cakap, bolehkah doktor tolong saya? Dia cakap begitulah. Saya fahamlah apa maksud dia kan. Okey, apa lagi? Memang rezeki dia lah. Saya ceramah dia di situ. Kan kena ceramah, okey? Jadi, apa yang saya mau sampaikan daripada cerita ni? Okey, apa yang saya mau sampaikan daripada cerita ni? Wanita muslimah, kalau kita tidak ambil tahu tentang kesihatan, macam mana kita mau mengurus diri kita? Terutamanya muslimah yang para ibu ni lah kan, para ibu ni macam kes tadi dia isu berkaitan dengan kandungan, sedangkan kandungan tu boleh dirancang kan, kandungan tu boleh dirancang. Jadi kalau ada ilmu, ada pengetahuan, mungkin kes-kes tadi boleh dielakkan kan, boleh dielakkan atau dikurangkan. Jadi penting untuk kita ada ilmu pengetahuan berkaitan kesihatan, bukan saja untuk diri kita sendiri sebagai seorang muslimah, sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, tapi juga kalau kita ada ilmu pengetahuan kesihatan, dia akan beri kesan kepada anak-anak puan-puan dan suami puan jugalah, keluarga seluruhnya. Penting wanita kena ada ilmu kesihatan. Okey, itu cerita saya share lah kan, supaya kita nampak penting bah, kita muslimah ni mesti ada education berkaitan dengan kesihatan. Kalau enggak macam kes tadi lah, sebenarnya puan tu dia terfikir untuk mahu menggugurkan kandungan sebenarnya. Okey, dia terfikir. Memang tidaklah kan, ceramah dulu basuh. Kita basuh dulu sampai dia faham. Lepas tu kita bagi temu janji lah untuk follow up kandungan. Okey. Kita semua maklum, saya kira kita semua maklum, disebutkan dalam hadis Nabi, antara dua nikmat yang manusia selalu tertipu. Okey, nikmat yang manusia selalu tertipu adalah nikmat sihat dan masa lapang. Kita ni masa sihat, kita tidak rasa pun itu adalah nikmat. Kita tidak rasa itu adalah nikmat. Tapi bila kita sudah sakit, barulah kita tahu betapa nikmatnya dapat membuang air kecil. Siapa hari ini yang sudah pergi tandas, yang sudah buang air kecil? Majoriti sudah, kan? Sakitkah kalau kencing? Rasa sakit? Tidak sakit, alhamdulillah. Puan-puan tahukah di hospital tu berapa ramai orang yang tidak boleh kencing? Tak tahu sebab bukan kerja di hospital kan. Saya masuk ward, ini tidak boleh kencing, ini tidak boleh makan, macam-macam, ini tidak boleh menelan, macam-macam. Sebab itulah saya cakap, nikmat sihat ni kita tidak rasa, melainkan bila kita sudah sakit. Jadi hargailah nikmat sihat dengan menjaga kesihatan. Okay, menjaga kesihatan. Syukur alhamdulillah kita masih boleh kencing dengan
normal, tiada rasa sakit, tidak keluar batuk, tidak kencing berdarah, kan? Tidak perlu cucuk hos pun untuk kencing. Sama juga dengan makan. Ada orang makan pun belum boleh makan, terpaksa susu aja dari tiup. Boleh nampak kan orang-orang stroke begitu kan? Masukkan susu saja melalui tiup. Jadi hargailah nikmat sehat yang kita ada. Macam mana kita mau hargai nikmat ni? Ambil tahu tentang kesehatan. Baru kita boleh jaga kan kesehatan kita. Okey. Puan-puan yang ada di depan saya ni, berapa ramai yang tahu dia ada tekanan darah tinggi? Yang ada tinggi darah. Depan-depan saya ni macam muka-muka tu macam mungkin ada tinggi darah bah kan? Kan? Yang ada buat pemeriksaan tahunan. Ada kan? Kan? Jadi mungkin ada yang tinggi darah, ada yang kencing manis. Jadi kalau kita tahu, oh rupanya kalau pemeriksaan kesehatan ni setahun sekali kena buat. Kan? Kalau normal setahun sekali. Kalau tidak normal, ikut temu janji. Periksa. Jadi bila kita ada pengetahuan begitu, baru kita boleh jaga kesehatan kita. Kena ambil tahu. Okay? Kalau puan-puan sakit, itu ada adik-adik kan di sini, sakit, mesti ada kesan kepada keluarga kan? Yang mau hantar anak sekolah mungkin susah. Yang ada suami kena jaga dia, tidak dapat masak, macam-macam lah kan? Jadi sebab itu penting ada pengetahuan kesihatan untuk kita jaga kesihatan kita. Tadi Ustazah sudah sebut. Ustazah sebut tentang ibadah kan? Tentang ibadah. Menarik bila kita fikir pentingnya kesihatan kita ni untuk memudahkan kita beribadah. Kan? Memudahkan kita beribadah. Jaga kesihatan kita supaya bila kita sujud, kita boleh sujud dengan baik, kita boleh rukuk dengan baik kan, insya-Allah. Sementara masih ada kesihatan. Tapi kalau kita diuji juga dengan penyakit, sekurang-kurangnya kita sudah berusaha menjaga amanah kesehatan tu. Jangan kita rosakkan diri kita sendiri. Kan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah kan, jangan kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Saya bagi contoh macam mana kita boleh merosakkan diri kita bila kita tiada ilmu tentang kesihatan. Saya bagi contoh. Satu kali itu saya jumpa pesakit di klinik TB. Tahu kan TB? Dulu orang panggil batuk kering, kan? Penyakit TB. Bukan television yang di rumah tuh, yang kita tengok drama tuh, bukan itu. Jadi masuklah satu orang remaja, umur 19 tahun. 19 tahun umur dia, pergi klinik TB. Saya cakap, kenapa kau ni kecil muda-muda lagi dapat TB kan begini? Saya periksa dia. Periksa umur 19 tahun dia ada penyakit kencing manis. Bayangkan, 19 tahun dia ada penyakit kencing manis. Bukan kencing manis yang keturunan yang dari lahir, bukan. Ini yang datang sebab pemakanan dia. Saya pun tanya dengan dia, "Dek, kau ni baru umur 19 tahun. Macam mana kau boleh dapat kencing manis?" Saya tanya, sebab saya mau tahu apa dia buat. Lepas tu dia pun cerita, "Oh, sebenarnya doktor, saya suka minum minuman bergas." Dia cakap, "Saya minum minuman bergas setiap hari." Dia cakap, bayangkan, dia minum minuman bergas tu setiap hari. Dahsyat, minuman bergas tu memang banyak gula. Jadi umur 19 tahun dapatlah sudah kencing manis. That's why bila kita tidak ambil tahu tentang kesihatan, tidak tahu pasal nutrisi pemakanan, makanan macam mana yang minuman bergas memang bahaya. Kalau kita tidak ambil tahu, jadilah macam kes tadi, adik tadi, muda-muda lagi sudah kencing manis. Nanti bila dia mau mengandung, mau bersalin, akan ada banyak masalah lain lah, kan? Okey. Seterusnya yang saya ingin kongsikan, bila kita sebut pasal ibadah tadi kan, betul lah. Kita punya tugas ni dalam dunia ni memang untuk beribadah kepada Allah. Sampailah kita kembali kepada Allah. Jadi ibu-ibu kan sebagai madrasah kan, orang bilang ibu sebagai madrasah utama. Kalaulah seorang ibu ni tiada pengetahuan tentang kesihatan, macam mana dia mau ajar anak dia? Kalau dia pun memang tak tahu. Kayak anak kan mau ajar satu hari berapa kali kena burus gigi. Itu pasal kebersihan kan? Burus gigi yang macam mana? Yang kena ada fluorida, contoh kan? Makanan macam mana yang bagus untuk anak?
6 bulan bolehkah makan apple? Kan contoh. 6 bulan, 7 bulan bolehkah makan makanan keras yang tidak dipotong? Contoh. Jadi kalau ibu-ibu ni tiada pengetahuan pasal kesihatan, anak-anak pun akan kena tempias, sama juga. Mungkin sampai besar anak dia tidak kisahlah makan coklat berapa banyak, minum minuman bergas, tidak kisah. Hari-hari makan burger, hari-hari makan Maggi, kan? Sebab ibunya pun tidak ajar, kan? Ibunya pun okey saja. Boleh mau makan Maggi, jangan risau, boleh, nanti boleh makan. Tapi sedang-sedang lah, kan? Orang bilang kan, janganlah juga hari-hari Maggi, kan? Nanti rambut pun keriting kalau otomatik begitu. Maggi kan, mie segera, dia banyak garam. Di dalam tu banyak garam. Kalau kerap makan, boleh dapat darah tinggi. Cepat boleh dapat hypertension lah, kita panggil lah. Tinggi darah bah orang Sabah bilang, kan? Okey. Seterusnya, di depan-depan saya ini macam banyak ibu-ibu, kan? Tapi yang di belakang-belakang ni yang anak-anak muda. Ini saya share dengan anak muda pula, kan? Muslimah. Bila kita ada pengetahuan tentang kesihatan, kita suka dengan perangai yang menjaga kesihatan. Jadi mungkin adik-adik yang di belakang tu kan, mungkin bila dia macam, oh saya macam mau berkenalan dengan orang lah, kan? Mungkin lepas ni mau bertunang ke, mau kahwin ke, tengok-tengok, merokok rupanya orang ni, kan? Rupanya orang ni merokok. Tak apalah, saya reject kamu sebab kamu merokok. Contoh. Ataupun kamu buatlah keputusan, kamu pilih rokok ke, kamu pilih saya. Contoh, kan? Okay, adik-adik yang di luar sana tu, pastikan kita mengamalkan gaya hidup sehat dan pilihlah orang-orang sekeliling kita yang memilih untuk mengamalkan gaya hidup sehat. Okay? Boleh ya? Jadi penting kita kena tahu, perokok ni dia bukan sendiri sakit, orang keliling dia semua dia boleh kasih kena penyakit. Saya merokok sini, orang sebelah yang kena kanser paru-paru. Boleh, memang boleh. That's why ilmu-ilmu ni kita kena tahu. Jadi kita boleh amalkan. Okay? Okay. Saya mau tanya semua yang ada di dewan ni lah. Tak kisahlah muslimah kah, yang muslimin kah. Saya mau tanya, siapa di sini yang tidak pernah makan sausage? Boleh angkat tangan. Yang tidak pernah makan sausage, boleh angkat tangan. Seumur hidup tidak pernah makan sausage. Okey, ada satu orang puan di sini ya, dengan ada adik-adik di belakang tu. Kenapa saya tanya? Kenapa saya tanya pernah makan sausage atau tidak? Okey, sausage ni mengikut kajian yang sudah banyak dilakukan kajian sebelum ni, sausage dikaitkan dengan risiko yang sangat tinggi untuk mendapat kanser, kanser usus. Jadi saya suka untuk saya pesan, terutamanya kepada ibu-ibu, terutama kepada ibu-ibu, kalau boleh berhentilah membeli sausage, berhenti beli sausage. Kesian budak-budak kan, kita kasih makan sausage dengan kerap, sangat tidak bagus untuk kesihatan mereka. Selain risiko kanser, sausage ni makanan proses. Dia ada banyak garam di dalam dia, untuk dia preserve daging itulah dan sebagainya. Jadi mungkin hari ini selepas keluar daripada dewan ni, kita ada azam baru yang kita tidak akan beli sausage. Kita tidak akan beli sausage sudah. Sebab kajian yang ada tu memang evidence dia kita katakan sangat kuat. Bukti dia sangat kuat menunjukkan yang sausage ni boleh menyebabkan kanser usus. Boleh ya? Macam mungkin pengetahuan baru kan untuk sesetengah kita. Jadi kalau boleh berhenti beli sausage. Kalau orang jemput makan kan, tiba-tiba ada sausage kan, saya pun kadang-kadang, macam sedap kan, ambillah sikit, rasalah sikit kan, rasa sikit tu okey, tapi jangan belilah sudah, jangan beli sudah, kesian anak-anak, cucu-cucu kalau boleh jangan kasih makan. Kita tahu kita sibuk mau makanan yang senang dimasak, kan, tapi fikirlah kesan dia pada kemudian hari. Jadi itulah sedikit sebanyak yang dapat saya kongsi. Kenapa pentingnya kita sebagai muslimah ada ilmu tentang kesihatan supaya kita dapat memberi manfaat, supaya kita dapat menjaga diri kita, keluarga kita dan seterusnya masyarakat kita.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kembali kepada moderator. Yes. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah di atas sedikit perkongsian yang dikongsikan kepada masyarakat kita pada hari ini. Jadi ingin saya suka sedikitlah untuk mengulas sedikit daripada Dr. Nafsa kita mengenai kesihatan, bahawa penting untuk kita ambil tahu tentang masalah kesihatan wanita itu sendiri, yang mana Dr. Nafsa pesan yang pertama, kenapa penting untuk kita menjaga kesihatan adalah yang pertama untuk mudah kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ya Ustazah? Okey. Seterusnya saya ingin bertanya kepada Ustazah Nur Hikmah mengenai soalan kedua kita. Apakah peranan kesihatan dalam kehidupan seorang muslimah menurut pandangan Islam, dan bagaimanakah seorang muslimah boleh menjadikan penjagaan kesihatan sebagai sebahagian daripada amanah kepada diri sendiri, keluarga dan ummah? Dipersilakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, nikmat sihat ni adalah satu nikmat yang sangat-sangat kita perlu syukuri. Betul kan? Alhamdulillah, bila kita sihat, macam yang doktor sebut tadi, kita boleh beribadah dengan baik. Kita boleh nikmati kehidupan kita pada tahap yang maksima. Alhamdulillah. Solat, boleh solat dengan sempurna. Boleh berdiri tegak, kan? Boleh berdiri tegak, alhamdulillah. Boleh dari diat, takbiratul ihram, kita dapat melaksanakan dengan sempurna, insya-Allah. Dan sabda Nabi SAW, manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Nah, ni ada lagunya ni kan? Siapa boleh nyanyi ni? Ibu-ibu kita hafal kali ni? Ada dia hafal? Macam mana kan lagunya tu? Anda jawab berani menyanyi sini kan? 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Antaranya apa tu? Nah, ada sudah yang menyanyi di belakang tu kali ya? Okay. Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, masa muda sebelum kita tua. Masa sihat sebelum sakit. Masa lapang sebelum kita ni sibuk. Masa kaya sebelum miskin. Masa hidupmu sebelum kematian. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesihatan dan waktu lapang. Macam yang Ustazah doktor sebut tadi kan, nikmat kesihatan, kita boleh solat kan, kita boleh buatlah apa yang kita suka kan, boleh menanam-nanam, alhamdulillah. Tetapi fitrah manusia tu dia dari muda, dari bayi, kanak-kanak, lepas kanak-kanak, remaja lah kali ya, remaja, meningkat ke dewasa, meningkat ke usia emas lah ni kan, remaja emas lah kita sebut, meningkat ke usia remaja emas. Masing-masing ada peredaran zamannya. Okay? Dan dari kecil lagi ni, Islam sangat mementingkan kesihatan, sehingga kan lahir sejak baby sudah dinyatakan dalam Quran, dinyatakan dalam Quran berkenaan dengan penyusuan kepada bayi. Ada dicerita dalam Quran tu. Kasih menyusu bayi, kalau kamu dapat menyusukan bayi sampai umur 2 tahun, kan? Kenapa mau dikasih susu ibu, bukan susu tin? Kalau susu tin tu, itu jangan bagi baby. Sebab itu memang gula lah tu, kan doktor kan? Memang tidak ada susu dalam susu tin tu. Semua gula yang diproses sampai dia jadi putih. Itulah sebenarnya kalau terlampau minum susu tin tu, boleh juga menyumbang kepada kencing manis lah. Untuk peringatan pada kita ni yang muda jugalah, kami lah ni yang muda. Kadang-kadang dah boleh lari tu, Nescafe susu, teh susu kan.
Okay. Dari bayi lagi sudah ada penjagaan kesihatan. Minum susu ibu yang kita tahu sangat-sangat berkhasiat sesuai untuk perut bayi, untuk pembesaran bayi. Dari situ sudah syariat Islam. Syariat Islam, agama Islam mencakupi seluruh kehidupan manusia. Dari bayi sampailah kita besar. Kita bayi, waktu bayi, tidak boleh dia pilih-pilih makanan. Kan? Belum lagi pandai memilih makanan. Tetapi kita ibu inilah, kita sebagai ibu, sebagai kalau ada yang kakak-kakak, ada adiknya baby, tolong jualah menjaga mama kan, menjaga mama, tolong mama menjaga anak, menjaga adik. Jangan kasih susu tin tu, susu ibu ataupun dia dalam Quran dia tidaklah wajib. Allah tidaklah mewajibkan, kan? Hikmah Allah tidak mewajibkan susu ibu sebab Allah Maha tahu keadaan hambanya. Sebab itulah sekarang ni kalau tidak dapat menyusu susu ibu, kita bagi susu apa? Biasa susu formula lah, susu tepung kan, yang khasiatnya berkhasiat juga untuk bayi, walaupun tidak menyamai susu ibu. Tapi janganlah dibagi nestem tak pulang. Takut kalau dibagi nestem. Okey, itu cerita bayi lah. Dan bila kita semakin dewasa, sesuai dengan ajaran Islam, sangat penting untuk kita menerapkan kesihatan, aspek kesihatan dalam diri kita. Dan jaga pemakanan. Ini kita semua sudah tahulah, tapi kadang-kadang nafsu makan tu macam terliur je nampak kan, kek coklat cheese leleh lagi namanya. Sekarang ni tengah food fest di KK bahkan. Tadi ada bercerita sedikit dengan Ustazah Zaitun. Bekari orang mengagak membeli makanan manis-manis tu, manisan harga RM40. Masya Allah. Semua yang manis-manis, tidak ada jual buah. Kan Ustazah? Semuanya kek-kek kan, makanan-makanan sebegitu. Tetapi ialah itu boleh makan, tapi kena berpada-pada. Allah sebut dalam Quran, makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Kalau kita mau makan manis, bukan langsung tak boleh, kan doktor? Tapi kena berpada-pada. Apapun yang kita buat, kita makan ke, kita minum, kena berpada-pada. Dan menjadi tanggungjawab kita lah kepada diri sendiri untuk jaga kesihatan. Kita kena usaha dulu jaga kesihatan kita. Jangan juga terlampau banyak makan, ialah ingatan untuk diri sendirilah ni kan, sebab suka makan juga. Jadi kata Nabi, 1/3 perut tu untuk makanan, 1/3 lagi untuk udara oksigen, supaya kita boleh bernafas. Kalau kita makan kenyang-kenyang, apa yang akan jadi? Bersandar kita kan? Tersandar kita kalau sungkai tu kan, 10 jenis lauk, juadah, kuihnya, air manis, tersandar kita. Belum lagi solat maghrib, kan tarawih lagi kan. Sebab itulah Nabi bilang, sabda Nabi dan juga perintah Allah, makan, minum, tapi jangan berlebihan. Supaya kita, hikmah dia untuk jaga kesihatan kita. Tapi Alhamdulillah, ibu-ibu, kakak-kakak yang ada di Dewan ni, insya-Allah semuanya nampak sihat walafiat. Tetapi kalau kita sudah berusaha jaga kesihatan, jangan tajwa kita kita ni risau, aku ni sudah juga Ustazah menjaga gula kan. Memang lah ni, diet habis-habisan ni Ustazah. Tidak aku makan gula, nasi pun sikit, makan lauk sejak ni supaya protein kan, supaya tidak naik gula dalam badan. Tetapi kalau kita diuji juga dengan masalah kesihatan, setelah kita berusaha, kita redha. Mungkin di situ Allah uji kita untuk kita lebih dekat kepada Allah. Tetapi yang penting adalah usaha kita. InsyaAllah, ingatan buat diri sendiri dan juga adik-adik juga yang masih muda kan. Kadang kita rasa muda, kuat lagi. Tapi sebenarnya kita tidak tahu kan. Lagi-lagi yang muda ni, termasuk diri sendiri, jarang kita pergi check up kan. Kalau kakak-kakak ni mengkali setiap bulan boleh cek darah, jadi kita tahu, boleh kawal. Tapi kalau yang muda-muda ni, dan banyak juga kes-kes di hospital kan doktor, dan kita jumpa sendiri,
rakan-rakan di persekitaran kita. Kadang kalau pergi hospital tu kan, kesian kita tengok budak kan, budak-budak yang kecil-kecil sudah buah pinggang. Dan ada juga kawan ni sebagai pengajaran kita jugalah. Kita ambil iktibar atas apa yang berlaku di sekeliling kita yang mana melibatkan kesihatan juga. Macam doktor sebut tadi, terbiasa sarapan dengan makan Maggi dengan air gas. Air gas, kadang-kadang budak-budak ni kan, jadi kita kontrol lah, sama juga sebab anak juga kan. Tidaklah 100% kita dapat halang, tetapi kita kena kawal. Begitu juga yang muda-muda, sebab boleh efek kepada dalaman kita. Kita mungkin tidak sedar, tapi bila sudah sakit, macam mana kita sebagai seorang wanita lah khususnya, khususnya ibu-ibu, macam doktor sebut tadi, ibu-ibu ni besar kan dia punya tanggungjawab, mana mau jaga diri sendiri, mana mau jaga anak, jaga lagi suami kan, jaga lagi keluarga. Kalau kita sakit, macam mana sudah tu? Biasa ibu-ibu ni kalau sakit, tidak sama bahkan. Kalau laki yang buat kerja dengan bini-bini, menjaga anak pun tidak sama, kan? Jadi sangat penting. Islam sangat menitik beratkan kesihatan fizikal dan mental. Fizikal ni kita punya, inilah badan, anggota badan kan. Untuk dah kita bekerja, urus rumah tangga, boleh pergi kerja. Satu lagi adalah kesihatan mental. Kesihatan mental, kesihatan jiwa kita sangat penting. Kalau kita tidak jaga kesihatan mental, ini pun boleh beri kesan yang buruk kepada keluarga kita. Kita marah-marah anak, kita tidak dapat urus kita punya stres dengan baik. Kita marah-marah anak, nanti anak pula yang akan stres. Begitu, kan? Jadi kita kena kawal, kita kena jaga kesihatan fizikal dan mental kita. InsyaAllah mudah-mudahan usaha kita usaha dan selebihnya kita serah pada Allah. Kita serah kepada Allah. Ya Allah, saya sudah jaga gula, mohon berilah kesihatan yang baik buatku. Kalau Allah uji juga dengan tidak sihat, kita redha tu pun akan bagi kita sihat juga tu. Kita lapang dada, kita tenang di dada. Kita sakit, mungkin kita sakit lutut, tapi bila kita redha, kita bahagia. Bahagia bukan sebab sakit, maksud saya bahagia sebab kita tenang, di jiwa kita tenang, tidak stres kita. Kita redha Allah bagi sakit ni, mudah-mudahan ya Allah ada kebaikan atas kesakitan yang kita alami. Dalam kisah sahabat kan, dia sakit. Ini mafhum lah. Sahabat Nabi perempuan dia sakit. Jadi datang kepada Nabi. Nabi kata, Nabi boleh sembuhkan. Ataupun kalau dia sakit ni, dia akan dapat pahala atas kesabaran dia. Jadi sahabat Nabi tidak jadi minta sihat sebab dia mau pahala sabar tu tadi. Maksudnya di situ, bila kita sudah sakit kita redha. Bukanlah maksudnya kita tidak mencari ubat. Nabi kayak agama Islam menganjurkan dalam aspek kesihatan ni dari aspek pencegahan pun ada dalam Islam. Bila Nabi ada satu hadis, mafhumnya janganlah kamu masuk kawasan yang ada wabak. Wabak penyakit yang berjangkit kan, contohnya kalau kamu sudah di dalam kampung tu, jangan kamu keluar. Maksudnya itu pencegahan supaya sakit itu tidak melarat. Dan juga rawatan. Hadis Nabi suruh kita berubat. Tidaklah diturunkan suatu penyakit tu, melainkan ada ubatnya. Kan? Kemudian jangan kita bila sakit, biarlah beginilah sejak aku ni. Tapi kita usaha juga cari rawatan, pergi hospital kan, sebagai bukanlah kita percaya bukanlah doktor ubat yang menyembuhkan, tetapi itu adalah wasilah ataupun asbab kepada penyembuhan. Dan Islam menuntut kita untuk mencari jalan penyembuhan.
Okay, walaupun tadi kisah sahabat tadi adalah sabar, maksudnya kita redha atas apa yang menimpa kita, ujian sakit kita, kita redha. Kadang-kadang kita mengeluh. Kita sebagai manusia fitrah sebenarnya berada dalam keluh kesah kan. Sakit kita, ya Allah, kenapalah aku sakit begini, ya Allah, sembuhkanlah aku, ya Allah. Tapi sebenarnya kita ni sebagai hamba sangat layak untuk diuji. Cuma tinggal lagi kita melihat sakit itu dari sudut yang positif, bersangka baik sama Allah. Kan? Kita, ya Allah, mudah-mudahan dengan sakit ni jadi pahala untukku bersabar, ya Allah. Okay. Doa tadi yang kita fikir baik-baik, minta pada Allah akan memberi ketenangan jiwa kepada kita. Jadi sakit lutut je lah. Tak lagi kita tambah lagi dengan gelisah di jiwa kita. Kan? Kita redha. InsyaAllah mudah-mudahan dengan redanya kita, Allah sentiasa memudahkan urusan kita. Okay? Sebab Islam, agama dengan kesihatan ni memang kita tidak dapat pisahkan, dan paling penting kita kembalikan sepenuhnya pergantungan kita kepada Allah SWT. Sebab Allah yang maha berkuasa ke atas kita kan. Tubuh badan kita ni pun pinjam Allah. Kita doa, usaha, selebihnya kita serahkan kepada Allah SWT. Okay, sekian buat itu. Serahkan kepada moderator. Baiklah, sekali lagi kita ucapkan terima kasih Ustazah di atas sedikit perkongsian yang dikongsikan bersama-sama tadi. Okey, baiklah. Berbalik persoalan yang seterusnya kepada Dr. Nafsa. Doktor, saya ingin bertanya mengenai mengapa penting bagi muslimah untuk memberikan perhatian kepada kesihatan mental dan emosi mereka, dan bagaimana pengurusan stres dan emosi yang baik dapat membantu muslimah dalam membina keluarga yang harmoni dan menyumbang kepada masyarakat madani. Dipersilakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari moderator. Soalan kedua ni dia tanya pasal kesihatan mental. Kalau cakap pasal kesihatan mental, hari ini ramai orang yang ada kesedaran sudah, kan? Mungkin 40 tahun lalu perkataan depression tu macam-macam di kampung ni tak dengar lagi kan? Tekanan, anxiety kan? Tapi kalau tanya adik-adik di belakang ni, saya cakap anxiety kebanyakannya akan tahu. Kan? Jadi beza zaman dulu dengan zaman sekarang. Sebelum kita bincang pasal kesihatan mental ni, cuba kita faham dulu apa maksud orang yang mempunyai kesihatan mental yang baik. Okey, apa maksud dia? Kadang-kadang kita ni, Ustazah cakap tadi, hidup kita ni kadang-kadang ada ujian, sentiasa ada ujian, kan? Bukannya senang saja. Kadang-kadang bila diuji, kita pun rebah juga, menangis dan sebagainya. Kita rasa down, kan? Pandai-pandai rasa tak mau keluar, something like that lah. Jadi ujian tu memang sebahagian daripada kehidupan. Stres akan ada. Ada hari-harinya kita terlampau happy pula, kan? Tapi orang yang mempunyai keadaan kesihatan mental yang baik, dia mampu berdepan dengan ujian-ujian ini. Okay, di samping dia mampu coping lah, kita panggil lah, dia mampu berdepan dengan ujian-ujian yang ada dalam kehidupan ni, dan dia masih boleh berfungsi dengan baik. Ini definisi ringkas lah saya bagi. Apa maksudnya orang yang ada kesihatan mental yang baik? Saya kongsi ni penting untuk kita faham, sebab kita kena tahu yang normal, barulah kita tahu apa yang tak normal. Okay? Kita tengok diri kita sendiri. Contoh, kita ada masalah, kan? Kita diuji. Siapa yang tidak ada masalah, kan? Semua orang ada ujian dia. Bila kita diuji, kita rasa sedih. Contoh, kita tahu siapa-siapalah individu, bila diuji dia rasa sedih. Lepas dia rasa sedih tu, hari-hari dia menangis. Hari-hari menangis sampai 3 minggu. Setiap hari menangis, sebelum tidur menangis, bangun tidur menangis. Sampai tidak sudah, kadang-kadang mandi, kadang-kadang tidak mandi. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak selera makan. Kadang-kadang boleh tidur, kadang-kadang tidak dapat tidur. Okay? Jadi kalau kita faham maksud kesihatan mental yang saya bagi tadi, kita boleh tahu bila masanya orang tu kita boleh katakan ada isu kesihatan mental. Ada sudah tanda-tanda.
yang kesihatan mental dia mungkin terjejas. Kalau dia ada masalah, dia sudah start selera makan berubah. Selera makan berubah. Sama ada makan terlampau berhabis, kan? Sebab dia mau kasih hilang stres, makan saja. Ataupun tidak mau makan. Dia tidak makan tapi dia tidak rasa lapar. Dia tidak makan. Sebab dia fikir saja masalahnya. Contoh. Ataupun sudah tidak mampu mengurus diri. Tidak sudah pikir mandi, tidak sudah pikir kemas rumah, kan tidak sudah boleh mengurus diri. Ataupun malam dia penat nih, penat. Tapi otak dia tidak berhenti berfikir. Malam tidak boleh tidur. Tidak boleh tidur. Jadi ini semua adalah tanda-tanda, symptoms yang menunjukkan ada isu kesihatan mental. Kalau kita tiada pengetahuan nih, kita cakap, normal sejak batu. Mengkali siang kau tidur banyak, jadi malam kau tidak tertidur, kan? Kita cakap begitu. Ataupun, mengkali kau tidak lapar, gastrik kali kau nih, kan? Kita berandaian. Sedangkan kalau kita ada pengetahuan itu, kita akan tahu bila masa kita kena dapatkan rawatan. Saya berdebar nih, tiba-tiba saya berdebar. Saya tidak tahu kenapa, berdebar saja. Ataupun saya rasa tiba-tiba sesak napas. Kan ramai orang begini, saya rasa sesak napas. Ini normalkah? Mengkali tudungmu kali terlampau ketat, kan? Jadi kena ada pengetahuan-pengetahuan berkaitan kesihatan mental nih, baru kita boleh urus isu-isu kesihatan mental. Wanita nih, kita nih diuji dengan perasaan. Kan diuji dengan perasaan. Kita nih makhluk yang kuat merasa, kan? Berbanding lelaki. Jadi itu kehebatan yang Allah bagi dengan kita, itu bukan kelemahan. Kita punya emosi itu kelebihan yang Allah bagi kalau kita pandai urus. Wanita dengan kepekaan emosi, kita kuat merasa, sebab itulah yang sesuai menjaga wanita. Bila kita jaga budak kecil, kita lebih alert berbanding lelaki, kan? Sebab dia sangat merasa, kan, wanita begitu. Itu kekuatan kita. Tapi dengan pemberian Allah itu datang ujian, kan? Kita terjumpa jiran kita di bandar, contohlah, kan, kita pergi pekan. Jiran kita pun limpas, tidak tegur kita, kan, dilimpas ya kita begitu, baru muka masam lagi. Terus overthinking, kenapa dia tidak tegur aku? Bukan dia ni kenal sama aku kah? Kan, mengkali dia tidak puas hati nih sama aku. Hari itu aku terambil dia punya pasu bunga. Contoh, kita overthinking, bersangka buruk, kan, contoh. Jadi pikiran, rupa-rupanya kawan nih lupa pakai spek, rabun tidak dia nampak kita. Bukannya dia sengaja tidak tegur kita, kan? Jadi dengan emosi kita nih, kita diuji, kita kena pandai urus emosi kita, urus perasaan kita, supaya kita dapat capai kesehatan mental yang baik. Susah kalau seorang ibu atau seorang muslimah tidak mempunyai ketahanan mental ataupun emosi yang baik. Kalau seorang wanita nih emosi dia bagus, kesihatan mental dia okey, dia adalah orang yang berdaya tahan, kita panggil istilah dia resilient. Boleh menghadap cabaran, masih positif, ada masalah pun masih boleh senyum. Kita akan melahirkan keluarga pun jadi tenang. Keluarga pun ikut tenang, kan? Anak pun ikut tenang, suami lagi lah tenang. Kalau enggak memang dia pun kena juga, kan? Jadi dengan melahirkan keluarga yang tenang nih, karena kita duluan sudah tenang, masyarakat pun akan lahir jadi orang-orang yang tenang. Ada kesehatan mental yang baik. Kalau tidak, mungkin wanita-wanita yang sukar mengurus emosi, kan, contoh, dia menjerit di rumah, 10 rumah masih dengar lagi suaranya, kan? Dayang, contoh lah, kan, dia jerit anak dia. Contoh. Jadi macam mana kita sebagai muslimah, sebagai wanita nih belajar mengurus emosi kita? Saya share sikit lah beberapa benda yang mungkin kita boleh aplikasikan. Selain daripada ibadah kita, itu saya kira makruf lah. Kita kena jaga solat kita, kena berzikir, ingat Allah. Benda-benda tu basic, mesti dibuat, kan, untuk membentuk emosi yang baik. Suka juga untuk saya tegaskan, untuk saya share kepada puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Banyak-banyaklah berdamping dengan Al-Quran. Banyakkan berdamping dengan Al-Quran. Kerana dari sini kita akan membentuk ketenangan dalam diri kita, kan? Bentuk ketenangan dalam diri kita. Bila saya cakap berdamping dengan Al-Quran ni bukan sekadar membaca,
Bukan sekadar kita melagukan Al-Quran pun tak cukup. Kan? Belajar tafsir-tafsir Al-Quran, tadabbur, isi-isi Al-Quran. Bila kita belajar benda-benda begini, mendatangkan ketenangan kepada diri kita. Mungkin lebih senang redha, kan? Macam Ustazah sebut tadi. Kuranglah menjerit. Saya faham, yang ada anak-anak kecil tu cabaran dia lain kan. Biasalah tu. Saya ingat kawan saya, ada satu orang kawan saya ni, dia lemah lembut bah. Dia jenis yang ayu, memang ayu. Saya cakap dengan dia, bagusnya kakak ni, lemah lembut bah kakak ni. Dia cakap dengan saya, lemah lembut, kau belum tengok saya di rumah. Dia bilang, saya di rumah jadi Tarzan. Dia bilang, sebab ada anak kecil. Jadi, okey, saya cakap, begitu rupanya kan, memang begitulah ujian dia. Apapun kesusahan dan ujian tu lumrah kehidupan. Dia come and go lah kan, masalah tetap akan datang. Kita ni yang kena cuba untuk jadi kuat, supaya every time masalah datang, kita tetap masih boleh berdepan dengan masalah tu. Walaupun mungkin masalah tu tidak selesai. Mungkin masalah tu tidak selesai pun, bukan semua masalah kita boleh selesaikan. Tapi sekurang-kurangnya kita sudah berdamai dengan masalah tu. Mungkin begitu kan. Jadi nampaklah kita ni orang yang tenang, masih boleh menghadapi cabaran. Walaupun di belakangnya tu terumbang-ambing sudah begitu. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu, isu kesihatan mental ni dijangkakan akan semakin meningkat pada masa-masa akan datang. Dijangkakan 50% daripada orang-orang, ni kajian daripada Harvard University 50% akan mengalami isu berkaitan kesihatan mental. Tak kira lah dalam bentuk stres kah, anxiety kah, depression kah. Masa mereka sudah capai 30 tahun. Setiap orang separuh, atau maksud kita katakan 1 orang daripada 2 orang akan merasa ataupun mengalami isu berkaitan kesihatan mental. Kenapa isu kesihatan mental semakin meningkat hari ini? Ini kita mau tahu kan, nanti kan kadang-kadang orang-orang akan cakap lah, zaman dulu-dulu mana ada penyakit tu kan? Kenapa sekarang ada penyakit tu? Inilah kamu nih kan, macam-macam begitulah kan. Tapi kita kena terima kenyataan, zaman dulu tidak sama dengan zaman sekarang. Dulu mau beli rumah, berapa harga rumah dulu? 200.000 boleh dapat lah kan, rumah teres dulu kan. Kalau dulu lagi panjang sikit dulunya, mungkin 100.000 sudah boleh dapat, betul kan? Dia punya kata kunci di sini, cabaran zaman tu berbeza. Zaman mama-mama mungkin okey, tinggal di kampung kan, jual kuih, kasih besar anak, okey sudah, mungkin zaman tu, mungkin ada tanah sendiri. Tapi zaman sekarang begitu mencabar, sampai muslimah-muslimah kita ni, wanita ni pun ramai yang bekerja. Ramai yang bekerja. Kalau dulu kali di kampung-kampung suri rumah kan kebanyakan, betul kan? Jadi zaman berbeza. Disebabkan tekanan zaman ini, maka tekanan hidup sekarang lebih tinggi berbanding dulu. Semakin laju, orang kata cepat berkembang kan? Kita lambat tertinggal. Jadi tekanan hidup yang begini ini menyebabkan isu kesihatan mental semakin bertambah. Semakin bertambah. Ditambah lagi kalau orang itu tidak ada kemahiran, tidak ada coping skills kita panggil, tidak ada coping mechanism, tidak belajar macam mana mau mengurus masalah. Kalau kita tengok orang zaman dulu kan, orang bilang tahan tukul kan, jenis yang tahan tukul. Dorang kerja keras-keras kan, orang-orang zaman dulu. Coba anak-anak kita sekarang, zaman kami lah tu kan, duduk depan handphone, suruh angkat berat-berat sikit, berpeluh sudah kan, bising sudah kan. Tak sama. Dulu mama saya sendiri pun, mama saya pun membesar terlibat dengan bertanam-tanam bercucuk tanam. Jadi mengangkat jagung begitu tu benda yang biasa untuk dia. Tapi kalau suruh saya angkat beras, memang saya bising sudah nanti kan, baru beras 5 kilo. Beza zaman. Jadi dikarenakan orang zaman dulu ni mungkin dia ada ketahanan yang lain. Dan zaman dia pun ujian dia tidak sama macam sekarang. Anak-anak zaman hari ini pula membesar dengan banyak kesenangan. Mudah. Kalau mau air, mau mandi, pusing pipe. Mama saya dulu angkat baldi, kan? Mau ambil air, baru boleh mandi. Tidak sama. Kan? Jadi kita punya expectation tu, benda kena senang lah. Kalau tidak senang, kita pun bising.
orang-orang zaman sekarang lah kan begitu. Jadi kalau kita sebagai wanita tidak ada kemahiran mengurus emosi, tidak ada kemahiran berkaitan kesihatan mental ni, macam mana kita mau ajar anak-anak atau keluarga kita supaya ada coping mechanism yang baik? Saya bagi contoh yang simple saja. Saya banyak juga dirujuk kes-kes remaja-remaja yang bermasalah lah dari sudut kesihatan mental. Kecil-kecil lagi nih, umur 12 tahun. Ada yang ikut tren-tren calar-calar tuh. Apa nama dia? Barcode. Pernah dengar? Kan? Ikut tren-tren begitu. Macam-macam mau bunuh diri, tapi macam tidak bunuh diri juga, kan? 12 tahun nih. Kita 12 tahun masih lagi main guli bahkan begitu. Tak sama. Jadi macam mana mau urus budak-budak nih? Bila saya tengok kan antara beberapa kes lah yang dikongsikan dengan saya, kadang-kadang budak-budak nih sesimpel dia tidak pandai communicate. Semudah itu je. Dia tidak tahu macam mana mau communicate dengan orang. Benda ni saya tidak suka, benda ni saya tidak okey, kita bincang benda ni. Kemahiran ni tiada. Mungkin menghadap handphone sejak kan begitu, sampai mau berkomunikasi pun tidak pandai. Simple lah benda ni kan saya rasa, tapi inilah yang antara yang kita terlepas, kita miss. Ada banyak lagi komunikasi yang lain, soft skills yang lain. Bila kita berdepan dengan masalah, ada mekanisme yang kita perlu kita adalah supaya kita tidak terjejas kita punya kesihatan mental. Jadi ibu-ibu dan puan-puan yang ada di sini, macam mana untuk kita memiliki kualiti emosi yang baik? Kualiti emosi yang baik. Pernah tengok wayang Hindustan? Wayang Hindustan pernah tengok? Janganlah cakap tidak pernah. Mungkin pernah lah kan, selalu ada di TV. Drama TV3, pernah tengok? Pernah. Kalau buku apa? Buku-buku biasa baca jugalah. Novel-novel biasa baca. Adik-adik yang di belakang ni, saya tanya. Novel-novel pernah baca? Okey, saya share sedikit. Kualiti emosi kita ni ada kaitan dengan pemikiran kita. Pemikiran kita. Kalau kita ni banyak tengok movie, banyak tengok drama yang bukan-bukanlah benda yang tidak berkualiti lah, saya cakap, kualiti emosi kita pun akan rendah. Kan? Tengok cerita apa-apalah, saya pun dah tahu 7 hari mencintai mula ke tangga ke syurga, saya dah tahu lah macam-macam tajuk dia kan. Bila benda begitu yang banyak masuk ke pikiran kita, maka kualiti emosi kita memang tidak akan begitu baik. Tapi contoh, kita rajin baca Al-Quran, contoh. Baca terjemahan siap pun, contoh. Kita rajin ikut kelas tafsir Al-Quran, contoh. Kita rajin dengar ceramah agama. Kualiti emosi kita, pikiran kita lagi bagus bah, kan? Yang kita dengar tuh ajaran yang baik, perkataan yang baik, kan? Kita punya emosi pun sedikit sebanyak akan lebih baik. Berbanding kita mengambil ataupun konsum benda-benda yang tidak berkualiti gini. Jadi ingat betul-betul, untuk membentuk emosi yang baik perlu ada pemikiran yang baik. Jadi bentuk pemikiran kita dengan bacaan yang berkualiti. Bacaan yang bahan-bahan yang berkualiti lah. Tengok wayang tu boleh, sekali-sekala boleh. Tapi jangan itu sajalah yang ada dalam kepala kita. Memang kita bilang macam junk food lah kan begitu. Makanan-makanan yang tidak bermanfaat lah. Begitu kan? Okey. Ada juga anak-anak yang mungkin menghadapi trauma sewaktu kecil. Kanak-kanak yang ada trauma semasa kecil. Kenapa kanak-kanak ni trauma semasa kecil? Boleh jadi kerana ibu bapa. Especially ibu. Especially ibu yang mendidik anak, kalau dia tidak ada pengetahuan yang baik berkaitan dengan emosi, mengawal emosi, selesaikan masalah, anak akan jadi mangsa tahu. Anak akan jadi mangsa. Maka bila dia besar jadi orang yang cepat anxiety, boleh tahu? Memang boleh. Hari-hari kena teriakkan oleh mama dia, contoh.
kan besar dia punya emosi, perkembangan emosi tidak baik. Jadi wanita muslimah, jaga diri kita, bentuk diri kita, dapatkan kesihatan mental yang baik, pelihara, urus emosi kita supaya keluarga kita pun sejahtera. Kalau enggak, memang kena jerit lah suami atau anak dia kan, dua-dua kena. Jaga emosi kita dulu. Okey, bentuk. Jadi macam itulah, itu yang mampu saya share. Macam mana kita boleh jadi wanita dengan emosi yang terurus, emosi yang baik. Ada masa kita memang sedih, ada masa kita mungkin marah, normal. Tapi jangan lebih daripada batasan. Okay? Jangan lebih daripada batasan sampai memudaratkan orang lain dan sebagainya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kembali kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Maka kita telah mendengar perkongsian yang sangat bermanfaat daripada para panelis kita. Jadi berbagi masa yang ada lagi ni, saya bukalah kepada hadirin kita ataupun audiens. Sekiranya ada yang mau bertanya apa-apa soalan lah dengan doktor ataupun ustazah kita. Mungkin kita boleh tanya mengenai dari segi sudut ibadah, dari segi sudut kesihatan. Kita ada doktor dan kita ada ustazah. Jadi sekiranya ada yang mau bertanya, insya-Allah boleh berdiri, angkat tangan dan saya akan serahkan mic. Okey. Mungkin media. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Tumira binti Kosran dari Muslimah Aroda Kampung Ramadan. Ingin bertanya kepada dokter berkenaan dengan sosis, dokter. Berkenaan dengan sosis, kalau kita makan boleh memudaratkan, yaitu boleh mendapat penyakit kanser. Begitu juga dengan minuman yang bergas, kalau kita minum boleh mendapat penyakit kencing manis. Rasanya lah dokter ya, kalau macam kami ni, orang yang tua-tua yang sudah berumur 60 lebih tahun ni, jaranglah makan yang sosis dan juga minuman yang bergas. Tapi yang boleh merisaukan makcik ni, nenek ni lah, yang barang anak cucu ni lah, yang suka minum benda-benda begini ni. Jadi macam mana ustazah kalau kita mau menghalang dorang supaya jangan minum yang bergas, jangan makan sosis. Kalau benda tu makcik rasa masih ada dijual di pasaran, dokter. Macam mana tu? Bolehkah dokter bagi pendapat macam mana caranya kita? Ataupun kadang-kadang kita belanja boleh juga dibawa ke rumah, dokter. Okey saja, itu saja dokter. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada puan yang bertanya. EJK Biro Muslimah Masjid Ar-Raudah kan? Okey. Alhamdulillah, terima kasih kepada soalannya. Soalan ni sangat bagus tau. Soalan ni sangat bagus. Kita rasa soalan ni macam ya biasa saja, barang tu memang berjual, tapi soalan ni ada kaitan dengan polisi. Okey, dia ada kaitan dengan polisi. Sebab saya di kesihatan awam, bidang ni adalah bidang saya. Isu kesihatan yang di luar hospital berkaitan dengan masyarakat, itu bidang saya. Jadi kalau mau merawat tu hospital, dia sudah sakit dia baru rawat. Tapi saya mencegah. Sebelum sakit tu jadi lagi kita sudah fikir macam mana mau cegah. Jadi tadi puan tu cakap, syukur alhamdulillah zaman dorang sausage dengan minuman bergas ni ndak famous. Dorang ndak layan, dorang makanan dorang ambuyat begitu kan. Dorang punya trending punya makanan, makanan viral dorang. Tapi zaman sekarang cucu-cucu selalu makan sausage, suka minum minuman bergas. Saya sudah cakap tadi perubahan zaman. Orang sekarang busy, dia mau makanan yang cepat. Mau makanan McD lah, burger-burger yang makanan segera ni. Perubahan zaman, ini faktor perubahan zaman lah salah satu cara hidup. Jadi macam mana dia cakap kita mau halang makan makanan ni sedangkan makanan ni masih berjual? Saya jawab di level individu dulu dan keluarga lah. Yang pertama, ini adalah kepakaran pakar pemakanan lah, okay, yang ada di pejabat saya. Ada pakar pemakanan lah di pejabat kami. Ada banyak makanan-makanan yang boleh menggantikan makanan-makanan tadi. Makan ni adalah tentang habit, tentang kebiasaan. Bila kita sudah kasih rasa dia,
minuman tu, dia akan ketagi kan. Orang nyanyat bah orang bilang kan, dia mau lagi. Jadi jangan kasih rasa. Pertama sekali jangan kasih try, terutamanya budak, sebab dia akan memilih nanti. Dia akan jadi picky eater. Dia mau yang manis saja, dia mau yang sedap saja. Tidak sudah dia layan makanan berkhasiat. Contoh sayur-sayur hijau lagi, dia nak mau makan, tidak ada rasa kan. Begitu. Jadi pertama sekali untuk mengelak tu jangan kasih try pun. Itu pertama. Yang kedua, kalau sudah tertry kan, termakan sudah, suka sudah dia, macam mana nih? Ini ibu-ibu kena cari alternatif, kena belajar. Ada banyak pemakanan kita, kalau kita tengok Facebook ataupun media sosial KKM, dia ada tulis situ, kita boleh search bahagian pemakanan. Cari bahagian pemakanan, Kementerian Kesihatan Malaysia ke, Jabatan Kesihatan ke, dia akan bagi banyak tips pemakanan di situ. Ini kepakaran dorang lah, dorang punya kepakaran. Banyak makanan yang kita boleh ganti supaya orang budak-budak ni rasa kenyang, rasa sedap, tapi makanan yang kita bagi itu berkhasiat. Okey, ini saya bagi contoh secara umum lah Puan. Saya harap dapat menjawab soalan tu. Dan sedikit saya sentuh pasal polisi. Berkaitan dengan minuman manis dan bergula ni lah. Minuman manis dan bergula ni. Bila kita tarik subsidi gula lah kan, contoh kita tarik subsidi gula ataupun kita kenakan cukai kepada minuman yang terlampau manis ni supaya dia jadi lagi mahal. Ini antara effort yang kita boleh buat supaya mengurangkan kebarangkalian orang untuk beli minuman yang manis. Nampakah? Ini dari sudut polisi lah, begitu. Jadi di Singapura benda ni diamalkan lah. Dia cukaikan minuman-minuman manis dan bergula ni. Kalau kita tengok orang-orang Singapura, susah juga mau cari yang obes. Tidak ramai yang obes dorang, serius. Kalau kita pergi Jepun pun sama. Orang-orang dia langsing, sana lagi lah memang banyak berjalan. Jadi itulah yang dapat saya kongsikan jawapan. Saya harap dapat menjawab soalan Puan tadilah. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih doktor di atas pencerahan itu sebentar tadi. Maka dengan berakhirnya sesi soal jawab itu tadi, maka berakhirlah majlis kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada kita semua dan insya-Allah mudah-mudahan kita dapat amalkan di dalam kehidupan seharian kita. Sekali lagi majlis diteruskan dengan sesi penyampaian cenderahati kepada kedua-dua para panel kita. Dipersilakan Ustazah dan Doktor. Baiklah, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian cenderamata sebagai tanda penghargaan dan terima kasih kepada ahli-ahli panel yang telah sudi bersama-sama dengan kita untuk menjayakan forum pada hari ini. Sehubungan dengan itu, majlis menjemput Miss Nur Fitri binti Muhammad Laid mewakili IBDAS dan diiringi Saudari Ros Astika binti Ramlan selaku timbalan pengarah program Dekat di Hati Anak Malaysia untuk menyampaikan cenderamata kepada ahli-ahli panel dan tetamu. Baiklah, jemput ahli panel kita yang pertama iaitu Dr. Nafsa binti Dul Aziz. Seterusnya, panel kita yang kedua iaitu Ustazah Nur Hikmah binti Masir. Dan yang terakhir, dipersilakan Ustazah Zaitun binti Pokni selaku Wakil Pegawai Pentadbir Agama Jains Beaufort. Terima kasih diucapkan kepada Miss Nur Fitri binti Muhammad Laid atas kesudian menyampaikan cenderamata sebentar tadi. Baiklah, majlis diteruskan lagi dengan sesi bergambar.
diminta untuk para muslimah-muslimah yang berada di belakang untuk kita penuhkan bahagian hadapan terlebih dahulu bagi kesempurnaan sesi bergambar kita. Baiklah.